Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia pengurusi masjid dan juga ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para alim ulama, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi, yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita keizinan untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan kita untuk berkumpul pada malam ini dalam satu majlis ilmu, yang mana ianya adalah merupakan salah satu taman daripada taman-taman syurga yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat naungan daripada para malaikat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam, di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita sejak daripada kita di dalam rahim ibu kita sehinggalah umur kita lah. Kita sangat-sangat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusan masjid yang sudi untuk menjemput, bagi memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan risalah dakwah kepada kita dalam masjid ini. Alhamdulillah, terima kasih yang tidak terhingga kerana memberi peluang untuk kita berbuat amal bakti. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. InsyaAllah pengajian bulanan ataupun diskusi bulanan kita, saya akan menggunakan kitab Fiqhul Harakat min Siratin Nabawiyah. Jadi hari ini ada buat sikit, saya photostat lah kan, hari pertama ni. InsyaAllah mungkin kemudian kita boleh buat, kita kumpul nama kan, kita pakai beli kitab ni untuk siapa yang berhajat lah, insyaAllah. Jadi ini pun saya photostat pun tak banyak, tak tahu berapa orang hadir malam ni. Jadi pakai kongsi-kongsi lah insyaAllah. Di kitab Fiqhul Harakat dari Sirah Nabawiyah. Kita ini dikarang oleh seorang pemimpin gerakan Islam di kala ini, iaitu Al-Fadhil Haji Abdul Hadi Awam. Beliau merupakan salah seorang daripada pemimpin gerakan Islam yang mana mengupas sirah Nabi SAW dari sudut gerakan Islam, yang mana kita semua faham bahawa Islam ini bukanlah hanya suatu kerja individu semata-mata,
bukan hanya untuk amal ibadah secara individu. Bukanlah satu Islam ini terkongkong di dalam ruang lingkup sembahyang, puasa, zakat, haji semata-mata, tetapi Islam adalah suatu pelaksanaan Islam yang luas, yang mana memerlukan suatu gerak kerja, yang mana kita mengambil pengajaran daripada sirah Nabi SAW. Jadi kitab ini menerangkan tentang bagaimana perjuangan Nabi SAW dari sudut perspektif dakwah dan gerakan Islam. Mari kita lihat bagaimana sirah dikupas dalam berbagai bentuk. Ada yang diceritakan hanya sebagai suatu cerita sahaja, tanpa ada pengajaran dan sebagainya, untuk sebagai makluman untuk kita tahu tentang latar belakang Nabi SAW. Ada yang dikupas dalam berbagai aspek kehidupan Nabi SAW. Kehidupan Nabi bersama dengan keluarga bagaimana, kehidupan Nabi SAW bersama dengan isteri-isteri dan anak-anak bagaimana, kehidupan Nabi SAW dalam berbagai bidang aspek kehidupan manusia. Tapi dalam Fiqhul Harakah min Sirah Nabawiyah ini menerangkan bagaimana Nabi SAW penjelasan dari sudut perjuangan Nabi SAW menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat bagaimana di dalam daftar kandungan terlihat beberapa tajuk-tajuk yang diambil kemudian dijadikan sebagai pengajaran dari sudut pergerakan Islam. Bermula daripada keadaan di semenanjung tanah Arab sendiri. Bagaimana suasana ketika Nabi SAW ini diberikan wahyu, bagaimana suasana sekeliling mereka, suasana di Jazirah Arab ketika itu, untuk kita fahami di mana ada keperluan untuk seorang Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diceritakan tentang kelahiran baginda Nabi SAW, bagaimana kerasulan Nabi SAW, silsilah dan kelahiran Nabi SAW. Diceritakan juga dengan latar belakang Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi. Apakah yang membentuk peribadi Nabi SAW? Di dalam kitab ini juga menerangkan bagaimana dakwah Nabi SAW ketika diutuskan wahyu kepada baginda Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW bertindak, dan penjelasan penulis dari sudut gerakan Islam. Kerana itulah diutuskan Nabi SAW. Dakwah secara sir, dakwah secara rahsia. Bagaimanakah dakwah Nabi SAW secara terang-terangan? Apakah tantangan-tantangan yang diterima oleh baginda Nabi SAW? Ujian-ujian Nabi SAW terima. Bagaimana ujian Nabi SAW terima dalam perjuangan dakwah Nabi SAW? Dan begitulah kita akan ikuti fasa demi fasa, episod demi episod perjuangan sirah Nabi SAW. Baginda diutuskan untuk menyampaikan risalah Islam, dan itulah yang menjadi tugas kita sebagai umat Nabi SAW. InsyaAllah kita akan gunakan kesempatan waktu yang ada untuk melihat bagaimana sirah Nabi SAW yang dikupas dari sudut Fiqhul Harakah, dari sudut kefahaman gerakan Islam. Di dalam kata pengantar dia sebut di sini, saya merasa gembira kerana berkesempatan membawa buku ini, Fiqhul Harakah fi Sirah Nabawiyah, kerana keistimewaan yang terdapat di dalamnya. Para pembaca, khususnya para pendukung harakah Islamiyah,
sudah pasti dapat mengambil bimbingan dan iktibar dari penulisan ini, kerana pengarahnya telah membentangkan peristiwa-peristiwa dan suasana hidup Rasulullah SAW dalam perjuangan dakwahnya, diikuti dengan kupasan-kupasan dan pengajaran dari peristiwa tersebut. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, mungkin ramai daripada kita telah menziarahi Madinatul Munawwarah, dan juga ramai di kalangan kita yang telah pergi menziarahi Makkahul Mukarramah. Mungkin ada yang telah menunaikan umrah, haji dan sebagainya. Kita pergi sana, kita buat balik apa? Cerita apa yang kita buat balik dekat kaum keluarga kita? Kita buat balik cerita makan sedap ke, hotel dulu sedap ke, shopping sakan hotel, dan macam-macam lagi perkara-perkara lain. Adakah kita pergi ke sana, kita menghayati perjuangan dakwah Nabi SAW? Nabi SAW dihina di Mekah, Nabi SAW dicaci di Mekah. Baginda Nabi SAW bersama dengan para sahabat di pulau, diberikan ujian, berbagai ujian. Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Sumayyah, dan sahabat-sahabat radhiyallahu ajma'in, apa yang tidak dikenakan kepada mereka. Alangkah malangnya kalau kita pergi sana hanya menikmati keindahan, cantiknya corak masjid, Masjidil Haram, indahnya kapet Masjidil Nabawi. Adakah itu semata-mata kita pergi menunaikan umrah, menunaikan ziarah kepada Nabi SAW? Jadi kita yang pentingnya kita ambil iktibar daripada ziarah kita ke sana. Bagaimana kita mengambil iktibar? Lebih-lebih lagi kita mempelajari sirah Rasulullah SAW. Bukan hanya sekadar kita dengar cerita sahaja, tetapi kita ambil iktibar dan pengajaran daripada perjuangan Nabi SAW. Selain daripada keistimewaan tersebut, saya yakin bahawa buku ini adalah tulisan paling awal dalam bahasa Malaysia yang ditulis oleh seorang pemimpin gerakan Islam di tanah air kita, khusus untuk mengupas persoalan fiqhul harakah yang disedut dari sirah Rasulullah SAW. Jadi di sana banyak kitab-kitab sirah yang dikarang oleh para alim ulama. Dibagi contoh kat sini fiqh sirah oleh Syekh Ramadan Al-Buti, fiqh sirah oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, sirah An-Nabawiyah oleh Syekh Mustafa As-Sibai, Minhajul Haraki li Siratin Nabi Nabawiyah oleh Syekh Munir Muhammad Ghaffar. Sebagaimana yang disebutkan, buku ini khusus membincangkan persoalan fiqhul harakah dalam amal Islam. Islam ini sifatnya dynamik, bergerak dan perlu digerakkan. Bukan hanya sekadar kita menerima Islam, kita mengamalkan untuk diri kita sahaja, cukup takkan. Bukan begitu sifatnya. Islam ini bukan hanya sekadar di masjid, dalam lingkungan masjid, tetapi Islam ini perlu dikembangkan. Dan inilah kita melihat sirah Nabi SAW menunjukkan bagaimana Islam itu berkembang kerana sunnah yang diamalkan oleh Nabi SAW dan ditunjukkan kepada kita untuk kita amalkan. Oleh yang demikian, ia tidaklah diisi dengan seluruh peristiwa hidup Rasulullah SAW. Jadi ini sirah yang kita cuba kupas, cuba bincang pada malam ini. Kita tidak mengupas keseluruhan kehidupan Nabi SAW. Bahkan diambil sebahagian-sebahagian dan dikupas ataupun dibentangkan dalam bentuk amal Islam.
bagaimana Islam itu perlu dikembangkan daripada sirah Nabi SAW. Namun demikian, saya merasakan buku ini merupakan suatu buku yang sangat bermanfaat kepada harakah Islamiyah. Dengan menimba pengajaran dari buku ini, diharapkan kita dapat meningkatkan kefahaman dan menghayati amal-amal Islam sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik suri teladan bagi kamu untuk diikuti, yakni bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah dan kemuliaan hidup di akhirat, dan orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ahzab ayat 21. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kewajipan kita untuk menzahirkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menzahirkan kecintaan kita kepada isteri kita dan anak-anak kita dengan pengorbanan kita. Kita bekerja siang dan malam untuk mencari rezeki, sesuap rezeki untuk isteri dan anak-anak kita. Kita berkorban apa sahaja, berkorban perasaan kita, berkorban masa kita, berkorban tenaga kita untuk orang yang kita cintai. Di manakah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Maka bagi kamu contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaji sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji bagaimana perlakuan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba untuk mengikutinya. Tanda kita cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Kepada sesiapa, barang siapa yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu. Tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan ditetapkan kita di atas landasan perjuangan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai umatnya dengan pesanan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin aku 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kamu berpegang yakni mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk dari Allah. Berpegang kepadanya dengan sekuat-kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita, memberi saranan kepada kita supaya berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan saja diamalkan secara individu, tapi bagaimana untuk kita sebar luaskan Islam. Dan fikul harakah ini mendengarkan bagaimana Islam disebar luaskan mengikut petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh para sahabat yang kita kenali sebagai khulafa'ur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Antara mereka yang diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti akhlak mereka, perjuangan
perjuangan mereka. Contoh-contoh inilah yang akan kita ikuti dan telusuri dalam Fiqhul Harakat di Sirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam muqaddimah sebutkan, biasanya lah bila kita membaca satu kitab, baca satu buku dan sebagainya, kita lihat rujuk kepada muqaddimah. Dan muqaddimah ini merupakan intipati tujuan objektif kitab ini dihasilkan. Kalau macam kita baca kertas kerja ataupun baca tesis dan sebagainya, kita baca dia punya pendahuluan dia, dia punya muqaddimah dia. Apakah isi kandungan keseluruhan kitab tersebut di dalam muqaddimah. Jadi kitab ini sebenarnya ada 3 jilid. Yang ini jilid yang pertama. Dia ada 3 jilid dan dipecah-pecahkan mengikut fasa kehidupan Nabi SAW. Jadi dalam jilid yang pertama ni, daripada kelahiran Nabi SAW sehinggalah hijrah Nabi SAW. Jadi insya-Allah kita cuba menghayati perjuangan Nabi SAW, yang dipersembahkan dalam bentuk kupasan yang menjurus kepada Fiqhul Harakat, kefahaman tentang gerakan Islam sendiri. Penulis memulakan juga kitab ini dengan membawakan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Seperti mana yang kita bacakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, dan dia banyak menyebut Allah. Berdasarkan kepada ayat di atas, jelas kepada kita bahawa sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi perkara utama kepada setiap Muslim.